الله 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 يا الله 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 يا الله. Syukur Allah bagi kehendak. Syukur Allah bagi belajar. Syukur Allah bagi nafas. Syukur Allah bagi nyawa. Syukur Allah beri segalanya. First thing, mula-mula sekali. Masuk kelas hari ni. Syukur masuk kelas ni hari. Ada orang tekan-tekan link tak dapat-dapat. Kita tekan link sekali je, pom keluar. Betul Ustaz. Ada orang tak ingat, pagi ni dia belajar. Ada orang bangun subuh je ingat, oh pagi ni program aku ialah belajar. Ingat pagi-pagi je dia ingat apa program dia pada agama dia. Lepas tu baru dia ingat program dia pada keduniaan dia. Yang Rasulullah kata siapa yang begitu, Allah akan aturkan rezeki dia. Jangan risau. Allah akan beri pada dia harta. Jangan risau. Ini ada memang ada hadis. Tapi bila bangun pagi ingat macam mana kita nak baiki diri kita, macam mana kita nak tingkatkan amal kita. Ingat ni. Bukan daripada pagi tadi, malam tadi dah fikir dah. Okey, hari besok apa? Khamis. Okey, Khamis mungkin boleh cuba puasa kot. Dah ingat puasa, satu. Besok Khamis, kalau lelaki, pergi masjid dah. Hari-hari pergi masjid subuh punya jemaah. Lepas tu ingat, besok bangun awal sikit kot. Pukul 4.30 ke, pukul 4 ke, pukul 3 ke, pukul 5 ke, sebelum subuh bangun awal sikit. Ingat apa? Aku nak, macam-macam lah nak buat kan. Solat. Nak solat, nak gini, nak minta ampun dengan Allah. Malam dah set lah. Imam Ghazali ajar kita apa? Yang paling bagus, kita siapkan air wuduk. Sekarang air wuduk, insyaAllah lah ada dekat tangki. Siapkan pakaian yang hendak engkau pakai. Dia ajar gitu. Nak tidur, pakai ambil telekong, gantung ke, nak lipat ke, okey. Niatkan apa? Aku malam ni nak bangun, nak pakai telekong ni. Aku malam ni nak bangun, nak pakai seluar ni, nak pakai baju Melayu ni, nak pakai kopiah ni, nak pakai jubah ni. Memang tadi ajar kita gitu. Memanglah walaupun tak tentu bangun tak bangun. Kalau tak bangun tu memang letih ke atau tak bangun tu mati ke. Tapi tidur malam tu kita siap. Memang tadi kata dalam kitab dia, engkau siap hatimu dan engkau siap fizikal. Fizikal ni dia kata siapkanlah air wudukmu. Maknanya orang dulu kan bukan macam kita ni ada pipe lah. Siapkan wudukmu. Jadi malam dah set. Lepas tu tidur. Niat nak bangun pukul berapa. Lepas tu tidur. Niatkan, ya Allah, aku tidur ni supaya aku dapat rehat dan kau beri aku kekuatan dan aku boleh sambung untuk taat kepada engkau. Imam Ghazali kata dalam Minhajul Abidin, itulah dikatakan engkau tidur kerana Allah. Okey. Faham ke tak faham? Faham Ustaz. Okey. Kita makan sarapan ke apa ke tak kira lah. Baca bismillah tu, itu memang kita dah tahu. Tapi kita kena upgrade kita punya kepahaman. Bila makan, ya Allah, aku makan ni, engkau yang beri aku tenaga. Satu, bukan makanan. Itu kita betulkan tauhid kita. Bukan ni yang mengenyangkan ya Allah, tapi engkau. Itu kita betulkan tauhid kita. Ya Allah, makan ni, engkau yang beri aku rezeki. Itu tauhid kita. Lepas tu, niat apa? Aku makan ni supaya aku dapat tenaga untuk terus sambung taat
engkau yang memberi aku tenaga, engkau yang memberi aku taat. Itu memang dia kata, itu yang dikatakan makan kerana Allah. Ini uraian ni guru-guru bagi. Tahu? Uraian ni guru-guru bagi kita. Lepas tu bila mengaji ni, dulu saya tak tahu lah orang lain cara macam mana kan. Saya kalau dulu mengaji, apa benda yang dicakap tu, saya akan cuba catat sedapat mungkin lah. Kalau kata syukur pada Allah kita dapat bertemu, saya tulis pada syukur tu. Syukur pada Allah dia memberi kita nyawa, saya tulis pada syukur tu. Kenapa saya tulis? Nanti lama tulis, ingat baca, nampak, ingat, baca, nampak. Lama dia masuk dalam kepala kita. Lama dia jadi radaring kita. Walaupun mengambil masa yang lama untuk biasakan diri. Tapi moga-moga kesungguhan kita ni nak memasukkan peradaban hati kita tu, hati kita, Allah akan pandang dengan rahmat. Okey. Sama kat mana Wah? Slide lain Ustaz, bukan slide ni Ustaz. Kita nombor kalau yang keduanya nombor 9. Maksud dia, ia redha dirinya jadi kafir. 2. Ia redha. Ni okey ni nombor 9. 9. Ia redha dirinya jadi kafir. Inilah. Ni. Redha ini datangnya daripada hati. Bukan kat mulut lah. Ni. Dirinya jadi kafir atau seperti ia redha orang lain sembah tokong. Ini kitab ni boleh kitab. Atau dia kata eloklah dia jadi kafir, baguslah. Ni tak boleh cakap lah macam tu. Elok ni apa? Elok ni kita kata apa? Elok aku sokong. Itu semua ni makna apa ni? Tak. Tak. Itu tanda macam redha lah. Tanda macam redha lah. Elok lah dia pergi sembah sokong tu. Itu tanda macam redha. Setuju. Setuju. Redha ni macam setuju lah. Macam setuju tu redha. Lepas tu perkataan ni dicerita dalam kitab tak boleh sebut. Elok lah orang kafir semua tokong. Tak, tokong lah. Atau bahala. Atau orang lain jadi kafir. Kita nampak sekarang ni orang cakap macam-macam Kenyataan dalam YouTube, dalam Instagram, dalam internet. Kita jangan kata begitu. Jangan kata dia ni elok jadi kafir lagi bagus tu yang kayak gini. Rupanya dalam kitab dah beritahu. Benda ni boleh menyebabkan akidah orang itu gugur. Assalamualaikum Ustaz. Itu yang kita belajar. Jangan cakap itu. Kalau kita nampak diri teruk sangat, kita boleh kata cakap macam ni boleh murtad. Itu je lah. Kalau dia kata dia ni elok lah, tukar agama ni bagus, tentang dia itu. Sebab apa? Dalam kitab dah cakap lah. Benda ni boleh menyebabkan murtad. Kerana kaedah syarak. Apa kaedah syarak? Seseorang yang redha dengan kufur, itu jadi kafir ia. Orang yang redha dengan kufur itu, jadi kafir ia. Tak boleh cakap dengan orang bukan Islam. Tanya dia pergi mana? Saya nak pergi temple lah. Temple nak sembah. Dia katalah apa benda sembah. Dia dah bagus lah, bagus. Tak boleh kata bagus. Diam je lah. Betul tak? Kalau tak nak terang kat dia, diam lah. Maksudnya kita tak redha. Lepas tu yang ulama' kata tu, ucap-ucap tu selamat. Ni yang ucap-ucap perayaan kan. Kan ulama' banyak kata tak boleh. Selamat ini, selamat itu, selamat ini, selamat itu kan. Tu ada ulama' dulu kita dengar kan banyak ulama' kata tak boleh Dulu ada ustaz kata selamat bercuti. Wish diri tu tak apa dia kata. Dia nak cuti perayaan dia ni.
agama ni, 3 hari dia tak ada office. Kita wish je selamat bersyuti. Jangan selamat ucapan perayaan tu. Dulu guru ajar itulah. Boleh tu boleh. Kita kata happy happy Holiday. Holiday. happy holiday lah. Wish dia happy holiday. Selamat balik kampung. Drive carefully. Tu okey. Cakap dengan dia, I tak boleh wish you apa-apa yang berkaitan dengan you punya agama. Because it's against kita punya undang-undang agama. Cerita dengan dia elok, dia boleh terima. You Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Ha. Ini contoh Ustaz. Apa kata kalau kawan baik kita kahwin. Ni India lah, Hindu. Lepas tu dia ajak, tapi dia buat upacara tu di kuil. Perlu ke atau apa macam Ustaz? Masuk kuil tu makro. Masuk gereja ni makro. Tapi kalau mengikut apa benda yang dia buat, tu dia murtad. Nanti dia kata tetamu bangun, lepas tu dia keluarkan satu batu, dia suruh semua tunduk. Tu yang leceh tu. Saya tak tahulah, saya tak nak masuk. Takut benda gini lah, betul tak? Jadi kita nampak orang tunduk, kita nampak, kalau kita tengok orang Melayu pun tunduk. Ini yang leceh ni. Jadi cakap dengan dia, saya tu datang lah. I'm not advisable untuk masuk you punya tempat ibadah. As a Muslim. Tapi I hormat you sebagai kawan I. Okey, terima kasih Ustaz. Lepas tu cakap lah, selamat pengantin baru ke apa ke. Salam apa tu? Bila tarik ada benda kat tangan. Apa tu? Salam kaut. Kaut. Salam JBC, JCB atau JCB? Salam JCB. JCB? Ya, tahu Ustaz. JCB. Salam JCB. Jangan kau. Beho. Salam Beho. Salam Beho. Sebab mereka ni ada macam upacara lah yang kita pun tak tahu kan. Kita pun tak nak masuk. Tapi saya rasa mesti ada upacara. Jadi Kalau mengelakkan lah. Lepas tu kita kena terang dengan dia. I bukan tak nak raikan you. Tapi saya tak boleh lakukan benda ni lah. As a Muslim, saya tak boleh lakukan. We have our own guideline. Bukan kita Cina agama you, tak. Tapi we have our own guideline yang tidak membenarkan kami melakukan perkara ni lah. Kenapa? Kalau dia kenapa, ceritalah. Even though we are friends, that we have our own religion, yang you pun ada you punya religion. Jadi religion ni tak campur. Sebab dalam kita punya kitab ke apa, cakap dengan dia. Saya rasa dan saya pernah explain dengan diorang diorang boleh menerima dengan baik. Don't worry. Dia boleh menerima dengan baik. Walaupun dia tak faham, tapi dia boleh menerima dengan baik. Saya dulu kerja, ada budak-budak bukan Islam, ada bukan orang kerajaan, bukan Islam Dia turun kereta, kami ni kadang-kadang, yelah biasalah, jumpa dekat Masjid Maran, macam tu kan. Jumpa dekat ini, selalu jumpa kat masjid lah. Pagi-pagi pukul 8 tu nak senang, landmark ni masjid. Jadi jumpa kat masjid, daripada masjid kita 6 kereta, 8 kereta, kita jalan sama. Jalan sama masuk site. Jadi sama nampak depan kereta Maxis, belakang kereta Selcom, belakang kereta Suruhanjaya Komunikasi, belakang kereta Time Palicom, belakang kereta Talicom, belakang kereta DG, belakang kereta U-Mobile. Wow, kalau jalan tu macam pesta komunikasi lah. 8 kereta jalan. Ada kadang-kadang daripada kawan-kawan kita yang bukan Islam, dia turun kereta, dia tanya saya. Dia kata, Haji, saya boleh masuk ke? Dia kata dia boleh masuk. Tak boleh bawa masuk kereta tak nak parking dalam masjid? Boleh. Cuma you tak boleh masuk dekat bangunan yang orang semayang tak boleh masuk. Okey, I understand. Pak.
Diorang pun ada rasa tak nak melanggar undang-undang agama Islam ni. Tu saya kata, especially mereka yang agak berpelajaran, mereka lebih peka tau. Saya selalu doakan mereka ni masuk Islam lah. Ada yang kadang-kadang Haji tahu dia kata, je Jawi ke pandai kata. Si mana ya? Saya. Dia itulah. Dia ni orang Siam, duduk tempat, kampung tempat. Jadi dia ni banyak bergaul dengan orang Melayu. Saya kata gini lah, dia mau masuk Islam. Dia kan ajar orang dia nak semayang tu. Dia senyum lah. Dia senyum itu je lah. Makan dah macam orang kita, nanti kerabu ke apa, dia bantai lagi dan jadi dahsyat. Dia favourite. Nasi berlauk semua. Orang sana kan. Tapi orang Siam, agama dia Buddha. Doakan je lah. Tadi dah tanya. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana pula kalau macam orang Islam tapi yang buat kenduri macam tema-tema Bollywood apa semua tu, kalau kita tak pergi tak apa ke Ustaz? Kalau saya tak pergi lah. Orang lain tak tahu. Dia kalau kenduri-kenduri ni ada bunyi-bunyi yang tak berapa baik. Ada bunyi Ambo sedap itu mau belacan kak. Siapa tu Bu? Aida. Bunyi telesong tu tak apa je kat lagi? Lupa lah. Kalau saya tak pergi. Sebab tu kalau kita nak jemput orang kenduri kan, janganlah buat benda-benda yang tak berapa cantik lah. Ada pancaragam, ada laover kan, ada persembahan tarian 60-an. Macam-macam lah orang buat kan. Ada joget-joget agogo. Kadang-kadang mak bapak dia tak nak, anak dia nak. Kadang-kadang anak dia tak nak, bapak dia nak. Macam-macam lah perkahwinan ni kan. Kita pun tengok macam-macam lah. Jadi waktu tu tak harus kita pergi. Tak pergi pun tak apa. Kadang-kadang jemput orang surau, orang masjid. Kita dengar dia jauh, dia pasang lagu rock, bergegar dewan. Bila kita datang, dia nampak datang je. Selamat datang orang masjid, dia pasang lagu Raihan. Perasan tak benda ni semua berlaku? Memang ada Zat, memang ada. Dia nampak kita je, nampak war je. Iman adalah mutiara. Selamat datang kepada war dan kawan-kawan yang bersorak. Barakah, selamat datang, Haji Nasir, selamat datang kepada kita. DJ je kau. Dia tengok, okey, war belum bangun lagi, dia pasang pula lagu lain. Lagu Raihan juga dia pasang. Lepas tu dia nampak war bangun, salam taut saja. Still loving you. Apa pula Scorpion dah keluar ni? Ni biasa. Saya pun sama je, saya tengok anak-anak buah kahwin kadang-kadang DJ ni saya jumpa dia. Dia pasang lagu macam-macam, pelik-pelik. Kadang lagu metal pun dia pasang. Kalau lagi heavy metal ni pakcik-pakcik dia berkopiah, abang-abang haji, tok haji, nenek tu semua tengah makan. Keluarga tengah makan, dia pasang lagu tu. Saya datang kat dia. Dek, tak ada nasi ke dek? Kau pasang lagu macam ni, orang tua ramai ni. Okey, dia kata. Saya jalan je, dia kata, okey, ada permintaan lagu, kita pasang lagu nasi. Bukan permintaan, faham tak? Aku kan. Ni yang pandai tu. Bukan permintaan. Dia pasang lagu apa, tak sarjana ke apa. Sedap indah taman Firdausi, keluarga Bakil pulang. Bukan permintaan. Lepas tu, dia pasang lagu-lagu tu. Dia kata, pakcik, nasi ada 2-3 je lah. Saya silap lah, lepas tu saya bawa pendrive. Saya ada lah pendrive saya, asyik tu semua. Kalau saya ada tu lagi, saya bagi dia tu pasang. Tapi Ustaz, dia Orang lain nak atur, nak lagu ni. Sebenarnya dia ada kat dia punya. Banyak lagu-lagu rock ni lah. tapi kita sebagai tuan rumah boleh minta lagu-lagu yang apa yang kita nak Ustaz. Tapi masalah dia, kita bukan tuan rumah. Yang tuan rumah pula minta lagu lain. Oh. Jadi dia pergi dibayar oleh tuan rumah kan. Dia dibayar oleh tuan rumah.
Jadi dia ikutlah. Yang dia ni pun dia tengok rupa peribadi dia pun macam berdarah lah. Tuan rumah tu. Jadi bila saya kata lagu nasyid tak ada ke? Dia kata sebab ada permintaan dia pakcik. Jadi dia cakap dengan dia. Okey kita dengar kau satu nasyid. Satu nasyid. For the whole program tu 11:30 sampai 3:30 around 4 hours satu nasyid. Dia terlantak pun lah. Nak cakap apa pun tak tahu. Cikgu, chat. Sila cikgu. Tak ada nak tanya? Okey. Pak Ustaz, saya nak tanya. Ya. Okey. Masa muda-muda masa kerja lah, saya banyak berkawan dengan non-Muslim. Yes. Jadi bila pergi interview ke exam ke, so kawan-kawan ni mengucaplah have a good success ke, have a good trip macam mana lah. So saya dan dia orang mengatakan I pray for you. Dan saya menjawab yes thank you, pray for me please. So macam mana tu maksudnya dia orang ni nanti pray dia orang tu cara dia orang lah. Tak boleh. Saya pula thank you. Tak boleh cakap yes, tak boleh cakap very good, tak boleh cakap please proceed, tak boleh cakap I really appreciate, tak boleh cakap. Dulu-dulu itulah sebab kita tak faham, kita tak cakap. Jadi sekarang ni macam mana dah yelah, sebab tu dulu kita tak belajar. Kita tak boleh sebab apa? Betul. Dia boleh for you. Dia diam je. Memang dia orang atas dasar persahabatan dia cakap macam tu lah. Kita kata kita di bulan depan nak bersalin. Ni kita kerja pejabat. Kadang-kadang kita nampak dia buat tangan macam ni, macam mana di sebuah tokong tu, dia buat tangan macam tu. I pray for you, dia kata. Kita kata apa? Thank you. Boleh ke cakap thank you? Maknanya kita setuju dengan dia berdoa kepada berhala. Adakah betul tak dia masuk dalam ni? Reza orang lain sembah tokong. Betul tak? Ini guru cakap lah, bukan saya cakap ni. Pergaulan kita dengan bukan Islam ni, kita kena hati-hati. Macam dia cakap Toy lah. Dia kata, I pray for you. You don't worry. All religions is the same. Dia kata, nampak. You pray your own way, I pray my own way. But please believe me, dia kata. Please believe me. We are the same. All religions is the same. Kita satu Malaysia kan, dia kata. Dia guna kata tu pula. Dan kita ni yang tak belajar agama, tak belajar tauhid ni, kita kata, yes. Aduh, boy. Tak best lah gitu. Dulu jahil Ustaz. Itulah, itu lah sebenarnya. Syukurlah Allah dah beritahu kita sekarang. Allah yang beritahu kita ilmu ni, Islam ni, bukan saya. Allah beritahu kita. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah. Tak ada ilmu kecuali apa yang Allah beri. Tak ada ilmu kecuali apa yang Allah beri. Jadi syukurlah kita jumpa kelas online ke, kita pergi masjid ke, kita pergi surau ke, rupanya benda ni kena berhati-hati. Sebab dalam masyarakat ni, benda ni tidak diterangkan kepada non-Muslim macam mana orang terangkan vaksin. Tak ada. Sekali vaksin budak-budak faham vaksin apa. Betul tak? Covid budak faham. Itu saya. Orang tanya dia, kenapa tak nikah? Ada kuman Covid. Baru 6 tahun dah tu dia. 5-6 tahun dah sampai cakap kuman Covid. Kenapa dia boleh cakap? Sebab benda ni dah meluas diterangkan. Tengok TV, tengok apa, tengok gini. Dia apa boleh cakap vaksin? Wah, kita dulu 5 tahun pandai ke cakap vaksin? Pandai cakap ke? Tak tahu Ustaz, memang tak tahu Ustaz. Bukan 5 tahun, dah jangan 6 pun dia cakap vaksin. Betul tak? Kenapa tak dulu tak pandai? Sebab dia punya promosi tu, dia punya penerangan ni menyuruh. Patutnya penerangan tentang akidah ni pun kena menyuruh. Supaya non-Muslim, dia faham kita. Dan kita saling menghormati. Bukan ada benci-benci, tak boleh ada benci-benci. Selagi dia tentang agama, kita kena pastikan dia selamat dengan kita. Selagi dia tentang Islam.
Rasulullah kata, siapa yang membuat sesuatu yang menyakiti zimmi, kafir zimmi, seolah-olah dia menyakiti aku. Kafir zimmi apa? Dia duduk dalam negara kita dan dia macam kebanyakan kawan kita ni lah, dia tak tentang Islam. Jadi kita tak boleh sakiti dia. Tak boleh sakiti dia. Tak boleh pukul dia. Tak boleh. Dia mesti selamat dengan kita. Kita ketunjuk dengan dia, Islam ni dia selamat. Dia tak ada pukul orang itu. Dan tapi cuma yang kita kena beri faham dengan dia, apa limitation kita dengan dia. Apa limitation. Apa limitation? Batasan. Boleh jawab Farid. Batasan. Oh, dia tahu dia nak jawab. Batasan. Yes, batasan. Kan? Kita mesti explain dekat dia apa kekangan kita, apa batasan kita dengan dia. Bukan tak sayang kawan-kawan ni, baik mereka ni sayang. Orang bukan Islam ni, bukan kita musuh dengan dia, tapi we have a limitation. Macamlah orang yang bercinta, sayang, belum kahwin. Betul tak? Sayang. Sayang sampai peringkat tak nampak muka, nampak slipper kat luar rumah pun, wah lega wah. Nampak bumbung rumah pun lega. Betul. Tapi bukankah ada batasan syariat yang memisahkan? Bukankah ada batasan syariat? Betul. Bukan tak sayang, tapi ada batasan syariat. Jadi kita dengan non-Muslim pun ada batasan syariat. Lepas tu kalau kita tak faham mudahnya gugur akidah. Tu kita kena belajar tu. Nombor 10. Tapi Ustaz, maaf Ustaz, tapi Ustaz, sekarang ni Alhamdulillah lah, dulu-dululah. Yalah. Macam katakan, bila berkawan dengan dia orang ni lah, macam dia orang kata, marilah join dia minum ke apa semua kan. Maksudnya minum pendaram lah. Tapi bila kita beritahu kami Muslim tak boleh minum. Jadi macam mana dia tak macam mana yang ramai-ramai Muslim minum? Maksudnya Dia dia kat mana? yang lain dia kat mana? Ada orang Islam yang Ya. Okey, apa? Kat yang mana apa? Dia ajak kita minum, lepas tu kita kata kita tak boleh minum arak. Bila kita mengaku kita orang Islam tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Okey. Tapi bila dia tunjuk balik dia kata itu orang Islam lain tu dia buat juga. Maksudnya bila dia nak minum, dia minumlah. Kalau dia masuk gelap malam, dia masuklah. Ya, kita kena cakap dengan dia. Itu orang Islam, tapi bukan orang yang mengamalkan Islam. Kita boleh bagi contoh dengan dia. Okey, you punya agama larangan dia apa? Kita kata. Mesti dia ada larangan. Kalau dia kata larangan kami tak boleh bunuh orang. Tapi orang agama you pun ada bunuh orang kan? Ada, kata dalam agama kami tak rogol orang. Ada tak perogol daripada agama you yang dalam Sarawak Khabar, dekat negara barat ke, kat Malaysia? Mesti dia kata ada, betul tak? Jadi adakah bila orang tu buat, maknanya boleh buat? Saya pernah cakap mesti dengan orang Islam. Dia kata tak, dia langgar undang-undang. Sama macam orang-orang Melayu tu. Dia buat tu, dia langgar undang-undang agama dia. Bukan agama dia kata yes, tapi dia langgar undang-undang agama dia. He is not a good Muslim. Kalau dia kata, are you trying to say that you are a good Muslim? No, I'm trying to be a good Muslim. Itu perkataan tu lah. Tapi jangan cakap tinggi suara macam saya lah. Kak Siti, maybe you have experience Kak Siti. Selalunya Ustaz, kita cakap macam ni. We have practicing and non-practicing Muslim. Yes. Itu je. Kita ada orang Islam yang mengamalkan Islam dan kita ada orang Islam yang tidak mengamalkan Islam. Ni jawapan yang paling bagus lah. We have practicing Muslim and non-practicing Muslim. Saya kena berlatih lah kalau cakap. Mulut saya tergeliat lidah, tak pandai. We have practicing Muslim and non-practicing Muslim.
Okey. Jadi panduan kita begitulah. Saya dulu saya kerja satu company, dia ni konsultan kepada Selcom. Saya kerja satu company ni, saya pernah kerja, lepas tu saya berhenti sebab saya berniaga. Tapi berniaga ni tak jalan. Dia kerja sebab lain. Lepas tu saya cakap dengan bos ni tu, bos saya nak masuk balik lah. Okey lah, you masuk balik. Saya masuk balik tau. Dah berhenti berapa lama berniaga, lepas tu tak rasa macam susah berniaga. Orang tak bayar ke benda ke. Lepas tu saya minta masuk balik, dia bagi masuk balik. Punya baik bos ni, tapi bukan Islam. Dan company tu, dia punya staff, boleh kata waktu tu 70 to 80% is Chinese. Tapi dia boleh menerima saya dengan seadanya lah. Orang kata seadanya kan. Dan saya boleh bergaul dengan mereka seadanya. Tapi ada limitation. Saya masa tu contract and logistic manager. Jawatan saya lah. Jadi kadang-kadang bos ni dia suka belanja staf makan lah. Kadang-kadang dia nak pergi makan, dia kata Haji mana? Dia panggil saya Haji lah. Sebab dia panggil Suban. Tak perlu nak Haji ke tu. Haji mana? Dia kata Haji meeting. Tak apa lah. Dia tunggu Haji. Bawa Haji sekali. Bila dia bawa saya, dia kata ni kita pergi ni 3 kereta ni. Dia kata, kedai mana nak makan? Dia tanya saya. Saya decide. Sebab saya ada dalam awal tu saya decide. Ini bos ni non-Muslim ni. Haji, which place nak pergi makan? Saya kata lah, okey, kita ke sana. Ada kedai mana-mana yang dalam setengah jam dekat OP tu. Okey, good. Dia punya respect sampai kedai, Haji, you order. Nak makan apa? Saya pun bantu juga. Tak apalah bos, nak makan apa makan lah. Itu kedai-kedai macam kedai-kedai Tom Yam kan. Kedai orang Melayu lah. Okey, ikan bilis boleh. Ikan boleh you makan. Don't worry bos. Kedai ni boleh. You order apa saya makan. Tak apa. Ini pengalaman saya ni. Kita datang buka puasa, kita bawa kita punya wife. Wife saya pakai budak. Dia tak ada rasa kekok tau. Kak, apa khabar? Dia kata. How's the food kak? How's the food? Macam mana makanan? How's the food? Is it okay for you? Orang kata, bos sedap bos. Okay, good. Thanks for coming. Ui, dia punya respect Ya Allah, dia kata. Setiap kali saya tengok dia respect kita punya agama, saya cakap dengan hati saya, Ya Allah, kau berdirilah di Islam ya Allah. Ini pengalaman saya ni. Kalau pergi makan, dia tanya saya nak pergi mana. Kalau saya ada lah. Kalau saya tak ada, tak tahulah dia orang pergi mana, tak tahulah. Bos ni memang dia rajin belanja staff dia makan. Bos macam cara. Saya pernah kerja dekat Sumbajaya. Bos ni sebenarnya dia anggap saya ni keluarga dia. Satu company lah, Keran Jaya. Bos ni pula, dia orang Islam. He is a very good Muslim. Dia orang yang kaya dan sangat kaya. Dia bicara macam ni. Every day, dia masuk office pukul 10. Dia ni director. Tapi dia ada office masuk office pukul 10. Nanti pukul 11.30, dia akan ambil siapa-siapa seorang untuk pergi makan dengan dia dan dia belanja. Makan kedai bawah je. Waktu tu dia cerita lah. Kita bercerita apa masalah kita. Besok dia ambil orang lain pula. Dia belanja orang 4 hari. Senin sampai Khamis. Dia belanja makan. Lepas tu dia tanya macam mana kerja, okey ke, ada masalah ke, sibuk ke. Besok dia panggil orang lain pula. Dia mesti tu lah cara dia. Sangat baik. Anak saya kahwin kan. Saya, yelah dah banyak sangat. And saya lupa nak jemput dia. Lepas tu bila besok nak nikah, saya kata, Haji Harudin tak jemput lah. Saya kata macam mana nak cakap Jadi saya nikah lah, saya hantar WhatsApp. Assalamualaikum, saya panggil Cik Din. Sebab kami dah lama kenal dia. Dia ni kawan dengan ayah saya, arwah ayah saya. Assalamualaikum Cik Din. Ni saya ni nak jemput. Dia datang. Tu saya. Dia call saya dekat mana actually dia ni. Dia datang dengan wife dia. Allah
Lepas tu dia ambil gambar dengan saya, saya cakap, saya ambil gambar tu, saya hantar kat dia. Saya kata saya sangat terharu. Orang yang sibuk dalam perniagaan, sibuk dalam urusan pekerjaan, boleh hadir anak saya. Saya kata apa? Husaini, you are my family, dia kata. You bukan orang lain, you macam keluarga saya. Allah, hai. Syukur. Kenapa syukur? Ramai orang sayang kita. Syukur je. Ustaz, Betul. apa rahsia dia? Boleh beritahu share ke? Rahsia. Mana dia rahsia? Allah nak beri gitu, syukurlah. Ramai orang sayang kita mengaku. Ustaz macam abang saya lah. Lepas tu dia boleh cerita masalah dia, kita tolonglah, aku boleh tolong kan. Tak apa. Tapi kita kena rasa mereka juga ni keluarga kita. Concern suami dia, isteri dia sakit, kita tanya khabar. Isteri dah okey dah. Bang, kita mesti macam kita keluarga kita kena rasa itulah. Bila ada rasa keluarga, ada rasa kasih sayang, jadi percakapan tu daripada hati yang ikhlas, sayang kita kerana Allah, jadi lebih mudahkan kita untuk mengajak dia. Kalau nak ajak lah, ada apa-apa yang kita nak ajak kan, mesti kita nak ajak dia pada kebaikan. Dan dia boleh menerima kita seadanya, walaupun keadaan dia tu jauh berbeza dengan kita. So kadang kawan ambil gambar dalam Facebook. Different identity, dia tulis. With one goal. Dia tulis dalam Facebook dia. Goal apa? Nak dapat rida Allah lah, dia kata. Tapi different identity, dia dengan pakai rok dia. Saya pakai cik, dia ambil gambar dia begitu. Saya hantar WhatsApp kat dia. Pel, I love you lah Pel. Dia kata itu. Bro, aku pun sayang kau lah bro. Nama itu Nama dia Rahman. Panggil dia Pel, dia ni sampai sekarang menyanyi lagu rock ni. Pel, I love you Pel. Bro, aku pun sayang kau lah bro. Cukup lah perkataan tu mengikat kita sampai bila. Ni jauh cerita ni sana. Tahu. Menambah sesuatu atau mengurangkan sesuatu dari Quran. Tak boleh buat macam itulah. Apa yang Quran yang kita belajar, Quran yang ada ni, kita baca, itulah dia. Jangan kurangkan, jangan tambah. Ini orang jangan buat lah. Okey. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Menghalalkan yang haram. Yang macam mana? Yang telah ijma' dan maklum pada darurah. Apa maksud dia? Ijma' ni sepakat ulama'. Ulama' kata benda ni haram. Dan benda ni dah maklum pada darurah. Apa maksud ni? Apa maksud perkataan ni? Ini nak kena faham ni. Maklum fi darurah. Kita kata maklum pada darurah. Diketahui umum. Ini maklum pada darurah ni diketahui umum. Hatta kadang-kadang orang bukan Islam pun faham. Orang bukan Islam pun tahu. Budak-budak pun tahu. Ini perkataan ni maklum darurah. Macam arak. Budak-budak pun tahu arak haram. Dan orang bukan Islam pun tahu. Maknanya maklum ni dia punya benda ni termaklum lah pada kebanyakan orang. Itu maklum firurah tu. Dan dia kata arak halal. Contohnya kenapa orang kata ni ada orang cakap, saya cakap betul ni. So, ada orang cakap ni dalam kitab ni cerita. Tanya kenapa arak halal? Arak kan asalnya macam Pak Yadid kata dulu lah, Pak Yadid kata. Ada orang jumpa dia. Pak Yadid, kenapa pula arak ni haram? Bukankah arak ni asalnya anggur? Anggur yang diperam. Betul tak Siti? Dekat luar negara kan begitu kan? Lagi lama, lagi mahal, betul tak? Ya Ustaz. Ada wine yang tahun 1905 dijual dengan harga beribu-ribu dolar yang saya tengok lah dalam internet yang orang cakap lah. Betul Ustaz. Betul kan? Ya. Dia betul ke dia simpan W1905? Entah dia tidak. Saya pun tak tahu. Nanti baru semalam tuang.
Tahu label, orang beli. Tapi adalah penilaian mereka kan, kaki-kaki arak ni. Jadi dia kata araknya, jadi dia tanya Pak Yazid, kenapa arak haram? Ni Pak Yazid cakap ni, yang kelas kami ni. Bukankah asalnya anggur? Pak Yazid kata apa? Hari tu, tahi boleh makan lah. Bukankah asal tahi itu makanan? Dia kata. Budak yang terdiam tu. Dia kata betul juga. Dia kata gitu. Pak Yazid kata, kau ni apalah bodoh benar. Pak Yazid ni, dia kalau cakap macam dia bapak cakap dengan anak kau ni apalah bodoh benar. Nak fikir gitu, tak erti dia. Kau fikir awak sikit, dia kata. Dia orang perak. Kau fikir sikit. Fikir sikit, dia kata. Kau kata arak ni halal sebab asal dia anggur. Habis kalau tahi yang keluar tu asal dia apa? Benda yang kau makan betul tak? Benda yang kau makan tu benda halal. Sayur, ikan, nasi. Habis kenapa tahi kau tak boleh makan? Pak Yazid tanya dia. Begini dia kata ni. Habis saya tanya Pak Yazid, apa jawab Pak Yazid? Dia kata makanan tu dah diproses. Sama lah, itulah jawapan dia, proses. Dia kata. Pak Yazid ni kalau kena dia naik angin. Tapi memang dia sangat baik lah. Pak Yazid ni memang sangat baik. Saya tahulah, saya biasa berbual dengan dia beberapa kelas kan. Dia memang sangat baik. Okey. Jadi benda yang diketahui umum. Kalau benda yang ada perselisihan di kalangan ulama. Contoh, makan apa? Allah, belangkas. Dop, Ustaz. Dop halal. Belangkas ada perbezaan pendapat. Ada kata haram, ada kata halal. Jadi tak ijma'. Jadi kalau orang kata halal, dia tak murtad. Kenapa? Tak ijma'. Tak ijma' apa? Ijma' apa? Sepakat. Dan benda ni bukan benda popular. Ada orang berlangkah pun tak pernah dengar. Betul tak? Ada orang berlangkah pun tak tahu ada orang makan. Tapi ngeri lah tengok muka dia macam Terminator lah. Tu tengok muka dia kat bawah. Macam Terminator tu. Tahu cerita Terminator tak? Terminator, cerita wayang tu, Terminator. Kan alien tu. Alien yang dia ada orang jadi alien tu. Alien tu muka dia sebiji je berlangkas. Predator. Tak Predator, bukan Terminator. Apa? Terminator bukan? Apa? Predator. Bukan Terminator. Allah sebut pun salah. Predator kan? Okey. Dia punya muka macam itu. Jadi ada ulama kata halal, ada ulama kata haram. Tapi guru saya kata haram. Jadi bila kita katalah orang kata haram, kita kata halal. Sebab dia bukan ijma', dia tidak boleh bawa pada kufur. Dia tidak bawa pada murtad. Kenapa? Bukan ijma'. Lagi satu, bukan maklum pada darurah. Dia beri contoh ni dua yang maklum apa? Merampas hak orang yang tersebenar. Mencuri, menyamun, budak-budak pun kata mencuri salah. Kan? Budak-budak dia kata, aku punya pension kau berdosa. Budak-budak seorang rendah pun tahu. Orang bukan Islam pun tahu mencuri salah. Jadi benda macam ni, kalau kata mencuri halal, ni boleh murtad. Minum arak halal, ni boleh murtad. Kenapa? Telah ijma' pada ulama'. Okey. Nizar? Nak tanya apa Nizar? Ya Ustaz, yang tadi Ustaz cakap pasal kita jangan tunjuk dekat orang bukan Islam ni yang kita ni kan. Masa saya belajar dulu, ada seorang profesor ni, dia sangat baik. So saya tanya dia kalau tak nak consider Islam ke? Dia jawab, yang saya faham, sebab saya rasa Islam ni ganas sebab kalau tengok sejarah dulu-dulu, kalau negara yang tak nak peluk Islam, tentera Islam akan datang serang, dia kata.
bila saya kerja part time pun, saya tanya bos saya, bos tak nak consider Islam ke? Dia kata Islam, macam tu juga jawapan dia. Dia kata Islam suka serang negara-negara yang tak nak menerima Islam. Saya tak tahu nak jawab apa Ustaz. Dia apa jawapan dia? Dia Islam ni, dia datang bukan takluk. Dia datang buka. Futul. Dia bukan conquer. Dia bukan macam Napoleon Bonaparte. Apa kata-kata dia? We go, we see, and we conquer. Napoleon Bonaparte. Orang taat pada dia, dia boleh bawa tentera dia redah salji tinggi ni, tinggi dada, berjalan dalam salji tinggi dada. Dia boleh arahkan tentera dia dan tentera ikut. We go, we see, and we conquer. Itu dia punya kata-kata apa? Kata-kata macam kata-kata hikmat dia lah, kata-kata motivasi dia. Kita pergi, kita tengok, kita tawan. Itu dia. Tapi Islam ni bukan, dia membuka. Jadi Islam ni dalam, kalau kita nak terangkan dia lah, Islam ni dia akan beri satu tawaran untuk duduk di bawah negara Islam dan orang bukan Islam ni hendaklah membayar jizyah. Jizyah. Sebab apa? Dia mestilah kalau tak nak meluk agama Islam, tak ada pasangan dalam agama, tapi dia mestilah membayar jizyah. Dan Islam, orang Islam ni akan menjamin segala tidak ada keselamatan dia lah. Itulah. Jadi, bila dia tak nak, selalunya apa yang berlaku ditentang. Ditentang itulah berlakunya peperangan. Sebab tu, mereka ni kadang-kadang dia tak baca secara lengkap tau. Dia hanya dengar-dengar hearsay. Itu orang kata hearsay kan. Benda tak confirm, hearsay. Dia dengar apa yang orang cakap. Jadi dia come to conclusion, dia kata ganas. Seperti mana yang berlaku sekarang. Selalunya kalau profesor ni, kalau dia study, ramai yang dapat hidayah. Okey, Cik Hamidah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Atau dikatakan menghalalkan yang haram. Seperti mengambil cukai dari orang Islam. Haram tu, cukai tu. Mengambil cukai dari orang Islam. Oh dia haram. Dia kata halal. Ni. Ni bahaya. Atau menghalalkan zina. Dia kata macam mana orang barat katalah, orang-orang bukan Islam. Dia ada satu undang-undang namanya rogol lah. Rogol ni maknanya kalau satu pihak tak setuju, satu pihak paksa, kena merogol. Tapi kalau dua-dua setuju, maknanya kalau undang-undang mereka kata tak ada problem. Dia kata apa masalah? Dia setuju, saya setuju, sama-sama reda. Yang pelik ni dia guna perkataan reda. Punya dah tak faham. Boleh ke saya reda saya bertubuh dengan dia? Boleh gitu? Apa teruk penuh jahil ni? Ada tak orang cakap gitu? Orang kita tau. Bukan orang barat ni, orang kita. Pernah dengar tak? Apa salah dia suka sama suka buat dia kata. Tahu tak dia duduk dalam ni? Menghalalkan yang haram. Apa masalah dia suka sama suka? Apa masalah ni apa? Apa masuk dalam hati masalah? Apa berdosa pula? Bila apa berdosa, apa haram pula? Jadi, kalau apa haram pula, apa berdosa pula? Maknanya apa? Maknanya persoalan ni apa? Menghalalkan yang haram. Halal yang haram lah. Ini budak muda tu macam ni. Reda meredai. Kan aku cakap berotak kau, kau marah. Ada pula reda meredai. Boleh ke gitu? Dia suka saya dengan dia bertubuh dengan saya suka, dia bereda, saya bereda. Apa dosa pula? Ni, waktu orang kata baca tauhid. Tu kata baca tauhid. Salah tetap salah. Engkau buat itu tetap salah. Engkau buat, kau mengaku salah. Tetap salah, kata memang salah. Dosa yang kau tanggung lah, dosa. Tapi kalau kau buat tu, salah tak salah. Kau tanggung dosa. Dan kau kata, apa salahnya? Maknanya apa haramnya? Tahu tak engkau dah murtad.
Tahu tak benda ni? Tak belajar tauhid, memang tak tahu. Sebab tu, apa yang disusun oleh ulama ni, dia benar-benar dengan ikhlas hati mereka supaya menjaga akidah kita yang gugur. Dengan apa? Engkau ingat, ini jangan buat, ini jangan buat, ini ridah, ini murtad, ini ridah, ini ridah, ini ridah, ini ridah. Jaga-jagalah, jaga-jaga, tak belajar. Riba, liwat, ramai orang cakap. Ramai orang cakap ni bab zina, ramai orang cakap. Dia kata suka sama suka, apa salahnya? Ini perkataan ni kalau selalu silap menghalalkan yang haram Dan benda ni maklum fi darurah. Orang semua tahu. Betul. Dan dia dengan mudah-mudahnya mengatakan, okey. Jangan cakap Lepas tu jangan baca pantun-pantun yang menunjukkan kita ni macam sukalah dengan benda-benda yang tak baik lah. Itu dulu orang pantun apa? Keteruk sudah, apa benda tu? Kesiam sudah, apa? Keteruk sudah, kesiam sudah. Hanya kekedah saja yang belum. Kupeluk sudah, kucium sudah. Hanya nikah saja yang belum. Ada tak dua pantun ni tu? Wah, hajar betul lah. Tanya kau macam mana hubungan kau dengan budak perempuan ni? Ada dia sebut pantun ni. Keteluk sudah, kesiam sudah, hanya kekedah saja yang belum. Kupeluk sudah, kucium sudah, hanya nikah saja yang belum. Ini betul-betul biadab. Kau boleh bayang tak kalau orang sebut pantun ni tujukan pada anak kau? Apa kau rasa? Bagi parang. Bukan bagi barang. Cakap apa tak nak cakap ni, kau bagi barang. Orang hajau punya pantun. Orang hajau lah habau kau. Kalau orang tu cakap tujuh pada kita, apa kita rasa? Betul tak? Kita rasa sedih, kita rasa geram. Dia pun selama cakap dan dia ketawa mengamai. Nampak tak dia mempermainkan syariat? Maknanya peluk cium ni tak ada halnya lah. Gitu. Pada kasat, kalau pada kasat dia menghina benda ni, menghina syariat ni, dia dah murtad. Jaga-jaga. Ramai orang cakap benda gini kat masyarakat kita Kenapa cakap jahil. Okey. Sujud pada makhluk melainkan kerana dipaksa dan tiada jalan terlepas. We will continue. Next week. Kita sambung pada pelajaran Fakih Iman ni. Banyak tau lagi ni. Tapi tak apalah, kita buat dengan cara santai, kita bincang dengan cara baik, kita tengok apa benda yang kita, pengalaman guru-guru, apa mereka cakap. Kan? Guru-guru ni dia tak ada, dia tahu apa nak buat, cuma dia mungkin tak macam kita. Kita ni terdedah dengan orang bukan Islam, bercampur dengan orang bukan Islam. Kadang-kadang duduk asrama dengan orang bukan Islam. Saya dulu masa anak saya belajar nanti perempuan kan, saya tanya dengan warden asrama perempuan, budak Muslim dengan non-Muslim campur tak satu asrama? Dia tak. Mereka rumah lain, kalau non-Muslim mereka duduk dalam rumah lain. Ada tu okey lah. Kalau tidak payahlah nak jaga aurat, betul tak? Jadi sekarang masyarakat dah mula faham dan mula sedar. Jadi apa yang kita kena buat? Kita terus belajar. Yang dulu ada satu hal dululah. Satu ketobat sungguh-sungguh, apa yang kita salah buat. Ketahui tak, tahu tak, punca yang berlaku kita terbuat benda macam ni ke, orang terbuat satu punca dia, tak belajar. Okey, Abang Razak tanya apa? Assalamualaikum Zahid. Salam. Jadi kita dah belajar benda ni, yang terlanjur kita bercakap apa semua, untuk mengalihkan akidah kita balik, apa yang perlu kita buat? Adakah sekadar istighfar? Ada. Istighfar. Taubat. Nasuhah ke? Ya, istighfar dan taubat. Dua tu je. Ya, terima kasih Ustaz. Istighfar, taubat. Syadar kena syadar tau. Kena syadar balik.
So, solat taubat kena buat Kalau taubat tu sunat. Yang wajib tu taubat. Oh, Cikgu? istighfar banyak-banyak lah. Cikgu? Ustaz, tanya. Ustaz, kita ni sedang belajar perkara yang menjadikan murtad 49 perkara kan Ustaz kan? 49 ada lagi. Ini 23 lah hari ni. Hari ni masuk 23 yang slide. Ini kitab ni satu kitab. Ada lagi ni. Tengok ni slide ni. Kita nak tahu Ini kitab lain. Ini sambungan minggu depan ya Ustaz? Tak sampai lagi. Ni jauh lagi. Ini pun, ini kitab lain. Ini dua ni kitab lain. Ni tak ambil lagi saya buat slide ni. Tapi kebanyakan dalam kitab ni, Kifayatul Muhtadiri, kebanyakannya ada dalam ni. Ada dalam kitab ni. Risalatul Lidah. Jadi kalau dia duplicate, kita lepas je lah. Tapi saya rasa kalau kita belajar dua kitab ni bab lidah, insyaAllah dia lengkap. Kita belajar dua kitab ni lah. Tadi yang lain. Okey. Apa soalan dia? Slide yang mula-mula Ustaz bagi tadi yang tak jadi tu. Saya nak pinjam, nak tengok itu. Tak jadi mana? Yang Ustaz mula-mula tayang. Lepas tu orang kata bukan ini Ustaz, slide lain. Oh, ni yang slide depan. Ini yang selepas ni ke? Ni slide depan. Ini untuk minggu depan Minggu depan kita masuk ni lah. Minggu depan kita kat sini. Ni. Minggu depan kat sini. Ini adalah fakta terakhir untuk slide ni. Minggu depan kat sini. Okey. Ini, lepas tu masuk sini. Saya nak yang ini. Dia pada makhluk. Ambil dengan gambar tak apa. Ini boleh baca. Tapi kalau tak faham nanti nak kena penerangan lah. Nanti tunggulah penerangan dia. Ni pun depan lagi. Salin Ustaz, nak salin. Terima kasih Ustaz ya. Okey. Alhamdulillah. Kak Alilah. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi ada Ustaz beritahu yang bab yang nombor 23 tu menghalalkan yang haram seperti ambil cukai dari orang Islam. Ada yang cukai pendapatan yang paksa kita bayarkan tu macam mana Ustaz? Itu mana boleh? Boleh. Tak boleh. Kalau kita ni penjawat awam, kalau tak bayar memang kena denda lah Ustaz, ataupun bukan penjawat awam sekalipun. Gaji macam dia dah ditetapkan. Kita yang kata benda halal. Itu je. Betul. Kita bayar ni pun bukan dengan reda kita. Oh, bayar atau tak bayar lah kan Ustaz? Bayar kena bayar. Untuk ngelakkan yang dihukum. Tapi yang kata, ini, yang kata halal. Ada cukai yang boleh diambil oleh pemerintah dalam kitab kata setelah pemerintah tu melepaskan apa saja yang ada pada mereka. Katalah pemerintah ni dia kaya lah, dia ada ni, dia ada tu. Dia kena gunakan tu untuk menguruskan negara. Kalau itulah tak ada keadaan yang teruk, baru boleh bercukai. Macam itulah kalau dalam undang-undang Islam, begitulah. Okey, terima kasih Ustaz. Macam guru kata, saya minta maaf cakap lah, jangan terasa hati saya cakap. Saya cuma sampaikan guru cakap. Kita belajar gitu, kita sampai gitulah. Sama juga macam kita bawa barang daripada luar negara. Custom charge. Betul tak? Custom charge ini bayar berapa nak bawa masuk. Ni bayar berapa masuk. Itu cukai tu. Tu guru kata apa? Perompak tengah jalan dekat situ. Kita dengar ngeri je. Kita sebab-sebab kita bayar lah. Syarikat tu dia dah apply. Ni cuba jangan kata benda yang tak boleh tu boleh. Orang buat tu hal lain lah, bukan hal kita. Orang buat tu hal lain, bukan kita. Tapi apa yang kita kena faham, jangan kata benda yang haram tu halal. Itu konsep yang pertama yang kita kena tahu. Okey, cukup. Dah lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz.
Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.